Selamat petang pelajar. Pada video ini kita akan lihat bab 8 iaitu jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Subtopik yang kita nak lihat hari ini kemajuan pengangkutan di Asia iaitu subtopik 8.2 iaitu menguraikan kemajuan pengangkutan di Asia. Apabila kita lihat kepentingan landasan kereta api Shinkansen di Jepun merupakan satu rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih yang terpenting, iaitu landasan ini akan menghubungi 4 buah pulau utama di Jepun iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Dihubungi melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju. Dan sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi ataupun lebih dikenali sebagai bullet train ini dikendalikan oleh Japanese National Railway. Sama seperti di negara kita, KTM ya, iaitu di negara Jepun, dia dikendalikan oleh Japanese National Railway. Laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Metropolitan ini adalah bandar yang agak besar, bandaraya yang agak besar ya. Okey, bila kita lihat jumlah perkhidmatan sehari ya, iaitu sebanyak 358 perkhidmatan. Iaitu setiap hari ia melibatkan satu jumlah yang agak besar iaitu 358 perkhidmatan disediakan kepada penumpang. Kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Keistimewaan sistem kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen ya, iaitu menepati masa, iaitu tidak pernah lewat. Dari segi keselamatan, kemalangan sifar sejak beroperasi selama 50 tahun, iaitu tidak ada sebarang kemalangan yang wujud di situ dan mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Dan pada tahun April 2015, kereta api berkelajuan tinggi ini telah pun mencatat rekod kelajuan sehingga 603 km sejam, iaitu penumpang dapat bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan agak laju dan ia menjimatkan masa. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Dubai merupakan salah satu lapangan terbang terpenting ya, iaitu terletak di metropolis Dubai yang merupakan sebuah metropolis yang terbesar, moden dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu dan merupakan lapangan terbang termoden dan paling sibuk di dunia, dikendalikan oleh Dubai Airports. Okey, terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Apabila kita lihat lapangan terbang antarabangsa Dubai merupakan lapangan terbang terbesar di Asia Barat, iaitu ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Dari segi perkembangan lapangan terbang ini, lapangan terbang Dubai bermula pada tahun 1960, iaitu beroperasi pada tahun 1960. Selepas 10 tahun, lapangan terbang ini dapat diperluaskan dan mampu mengendalikan kapal terbang Concorde dan Boeing, iaitu pada tahun 1970. Dan 1980, lapangan terbang ini menjadi destinasi untuk mengisi minyak di Teluk Parsi. Kemudian pada tahun 1990, terminal kedua dirasmikan, iaitu dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pusat perniagaan dan hotel. Pada 2000, terminal ketiga dibuka, merupakan terminal terbesar di dunia selepas terminal lapangan terbang di London. 2010, ia dinaiktarafkan lagi dengan luang leha lapangan terbang yang lebih luas untuk menampung bilangan penumpang yang semakin meningkat. Apabila kita lihat keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai, iaitu mewujudkan satu suasana yang meriah, merangkumi restoran yang terbanyak, kawasan membeli belah,
dan tarikan pelancongan yang menarik. Yang kedua, pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat ataupun pekerja elit asing maupun pelancong. Di sini kalau kita lihat, elit merupakan pekerja yang profesional ya. Okey, seterusnya sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic. Terminal ketiga diasaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates. Lapangan terbang antarabangsa Dubai ini berperanan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi Dubai kerana menyediakan peluang pekerjaan kepada 90,000 penduduk. Seterusnya menyumbangkan sebanyak USD 26.7 bilion yang mewakili 27% pendapatan KDNK keseluruhan metropolis Dubai. Berarti lapangan terbang ini memang memainkan peranan penting dalam perkembangan kemajuan negara tersebut. Seterusnya, pelabuhan Hong Kong. Ia merupakan salah satu pelabuhan yang strategik terletak di Laut Cina Selatan dan merupakan pelabuhan yang agak penting yang terlindung secara semula jadi. Apabila kita lihat pelabuhan ini bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontena secara menyeluruh dan menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan rondahan di pelabuhan dan mengkuatkuasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Dari segi keistimewaan pelabuhan Hong Kong, iaitu merupakan pintu masuk ke negara China dan antara pelabuhan yang mengenakan duti pelabuhan yang rendah. Proses pemunggaan kontena dan kargo hanya mengambil masa 10 jam secara purata dan merupakan antara yang terpantas di dunia. Satu-satunya pelabuhan di dunia yang menjalankan operasi pemunggaan kargo di tengah laut untuk elakkan masalah kesesakan trafik di pelabuhan. Sekian, terima kasih pelajar.